نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Jurukuasa Masjid Muslimin Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam bab adab berkaitan dengan rambut. Adab berkaitan dengan rambut. Sejauh mana seorang Muslim itu dia nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya kita mengetahui apakah yang dilakukan oleh Nabi ataupun yang ada dalam hadis-hadis Nabi berkaitan tentang rambut, berkaitan tentang rambut ataupun apa adab rambut itu sendiri. Pertama sekali, dalam hal rambut ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi pada Abu Hurairah, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya. Nabi sebut, siapa ada rambut, muliakan rambut. Apa maksud muliakan rambut? Jaga rambut tu. Rapikan rambut, sikat rambut, itu muliakan rambut. Jangan sampai macam kalau kita tengok di apa nama geng-geng orang asli luar negara tu, yang sampai rambut jadi berkutu, maknanya dia tidak mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh muliakan, jaga rambut. Kalau orang tu dia beli shampoo, dia jaga rambut dia, maksudnya dia ikut arahan Nabi ya. Kalau kita fikir sampai ke situ, mudah-mudahan kita akan dapat pahala. Minyakkan rambut, maknanya dia memuliakan rambut dia sebagaimana suruhan dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut, amma kana yajidu hadha ma yuskinu bihi sya'rah. Kata Nabi, tidak, sebab ada seorang lelaki yang Nabi nampak rambut dia tak terurus. Satu hari Nabi nampak seorang lelaki yang rambut dia tidak terurus. Nabi kata, tidakkah orang ini ada sesuatu yang dapat merapikan rambut dia? Jadi bila Nabi tengok ada orang yang rambut tak cantik, tak kemaskan, Nabi kata tak ada apa-apa yang boleh merapikan. Maksudnya dia ni tak boleh pakai ke minyak ke apa ke bagi rambut kemas sikit. Maksudnya Nabi tak mau rambut ni tak kemas tu, Nabi tak mau. Sampai Nabi sebut macam tu, tak ada apa-apa ke yang boleh merapikan rambut orang ni. Baik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun disebut yang kata memuliakan rambut tidaklah membuat dandanan-dandanan aneh seperti orang kafir ataupun orang Eropah dan orang bodoh lainnya, serta membuat dandanan yang pelik-pelik. Walaupun Nabi suruh memuliakan rambut, namun tidaklah bermakna meniru seperti mana orang kafir buat. Yang tu Nabi tak bagi. Bahkan ada juga hadis yang menyebut tentang yang walaupun Nabi suruh sikat rambut, ada hadis yang berkaitan dengan yang sikat rambut ni,
Nabi sebut naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Nabi kata hadis ni sebut Nabi larang seseorang yang sikat rambut terlalu kerap, melainkan sekali-sekala. Walaupun Nabi suruh muliakan rambut, Nabi suruh kemas rambut, Nabi suruh minyakkan rambut, tetapi Nabi tak bagi terlalu kerap sikat rambut. Sasat tengok cermin duk sikat rambut, sasat bawa keluar dia punya sikat dia nak sikat. Nabi tak bagi kerap macam tu. Kan? Mungkinlah lepas mandi kita pumbuh minyak sikat. Sagi naik motor pakai helmet, mungkin rambut tak elok waktu tu sikat, tu okeylah. Tapi jenis saat-saat tengok cermin, saat-saat tengok cermin nak sikat, ataupun tak tengok cermin pun sikat, saat-saat sikat, yang tu Nabi tak bagi. Itu ada hadis melarang. Baik. Kemudian tayammun. Tayammun bukan tayamum. Tayammun, mengkanankan. Mengkanankan. Apabila seseorang dia nak sikat rambut dia, maka disunnahkan memulakan belah kanan. Kadang-kadang benda ni kita tak ambil peduli pun, kita tak ambil kisah pun. Nabi dalam hal-hal kebaikan, Nabi memulakan yang kanan. Nabi suka tayammun. Hatta untuk nak sikat rambut pun Nabi start kanan dulu. Maksudnya dalam kehidupan kita ni banyak benda boleh dapat pahala. Banyak. Kadang-kadang pahala kita duk fikir tu, kita duk fikir pahala solat sunat, pahala puasa sunat, pahala tahajud, pahala. Kadang-kadang pahala-pahala tu kita yang susah-susah. Bukan kata tak boleh buat. Yang malangnya hak pahala senang yang Allah nak bagi tu, hak tu kita abaikan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat survey. Kalau waktu subuh, waktu salat fardu ni okeylah. Hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni maksudnya tak semua orang yang mari Jumaat ni dia salat fardu 5 waktu di masjid. Dia mari hari Jumaat je. Tuan-tuan duduk kat pintu, tuan-tuan tengok orang yang masuk dengan kaki kanan. Berapa ramai? Selagi masa nak keluar pula, tuan-tuan tengok orang yang keluar dengan kaki kiri. Berapa ramai? Tuan-tuan akan dapati ramai orang yang tak peduli pun dia masuk kanan ke kiri, dia tak peduli. Rugi. Hanya dengan masuk kaki kanan ke dalam masjid dah dapat pahala. Belum lagi salat sunat, belum lagi kira doa nak masuk masjid, belum lagi. Masuk kaki kanan je. Masuk tak apa lagi. Hak nak keluar tu. Sebab masuk itu pilihan. Keluar dia tak ada pilihan, mesti kena keluar. Mesti kena keluar. Dalam keadaan mesti kena keluar tu, kenapa tak pilih keluar dalam keadaan berpahala? Hanya dengan melangkah kaki kiri. Niat seperti mana apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah dapat pahala. Baik. Jadi dalam hal sikat rambut pun begitulah apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi suka tayammun, maksudnya Nabi memulakan sikat belah kanan dulu. Mungkin kita jadi kebiasaan kan, kalau sikat tak kira mana pun. So ambillah hak ni, hak sunnah Nabi SAW ni, dengan kita meniru ataupun mengikut sunnah Nabi ni, mudah-mudahan dapat pahala. Mudah-mudahan dapat pahala. Baik. Kemudian meminyakkan rambut. Meminyakkan rambut dan merapikan janggut merupakan bentuk perhatian kepada rambut, merapikan dan memuliakannya. Nabi biasa meminyakkan rambut baginda dan membasahi janggutnya dengan air. Tengok dalam silsilah sahihah ada sebut hadis ni. Nabi minyakkan rambut baginda. Itu sunnah. Itu sunnah. Adapun
hadis yang menyebut Nabi pakai minyak tu sampai baju Nabi nampak berminyak, itu hadis yang tidak sahih. Namun hadis yang sahih, Nabi meminyakkan rambut baginda. Meminyakkan rambut baginda. Adapun zaman sekarang ada krim rambut ke apa kan, itu juga boleh masuk dalam kategori mengikut sunnah Nabi, kerana tujuan meminyakkan rambut itu adalah untuk merapikan rambut. Kita kata ni krim rambut ni tak sunnah kan, yang sunnah pakai minyak, kita beli minyak zaitun, tak semestinya, kerana tujuan meminyakkan rambut itu adalah untuk merapikan rambut. So apa saja krim yang mencapai maksud merapikan rambut, maka ia boleh masuk dalam sunnah Nabi yang merapikan rambut. Baik. Kemudian memanjangkan rambut. Hadis Anas berkata rambut Rasulullah SAW terhurai sehingga kedua bahu baginda. Terhurai sehingga kedua bahu baginda. Hadis Bukhari ni. Hadis pada Aisyah, ia berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawqal wafrati wa dunal jummah. Rambut Rasulullah panjangnya melebihi kedua hujung telinga tetapi tidak sampai ke bahu. Dan ada riwayat yang sebut di pertengahan telinga tepi ni, dan yang belakang tu tidak sampai ke bahu. Hadis riwayat Aisyah. Baik. Adapun dalam hal rambut panjang ni, kan, ada sisi, ada ketika Nabi memang berambut panjang. Ada ketika Nabi berambut panjang. Dan adakah berambut panjang itu sunnah? Adakah berambut panjang itu sunnah? Wallahu ta'ala alam. Para ulama hadis khususnya membincangkan tentang ni. Mereka memasukkan hal ini dalam sunnah al-jibilliyah. Maksudnya sunnah yang bukan yang disyariatkan. Begitu. Nak ikut pun tak apa, tak ikut pun tak apa. Sebagaimana sunnah pakaian, itu jibilliyah. Itu jibilliyah. Kadang-kadang ramai orang yang dia nampak sunnah Nabi berjanggut panjang tetapi lupa sunnah Nabi mengemaskan janggutnya. Kan? Janggut panjang tengok nasi 2-3 biji tu ada. Kemudian serabut, Nabi tidak begitu. Ataupun dia melihat Nabi berambut panjang, dia pun cuba untuk buat rambut panjang dan kononnya mengikut Nabi, tapi rambut dia tidak mengikuti spesifikasi Nabi yang kemas rambut, berminyak, sehingga hadis-hadis menyebut Nabi ni penampilannya sangat kemas, rambutnya kemas, dia tak ikut yang tu. Baik, sama juga dalam hal pakaian. Umpamanya jubah, itu sunnah jibilliyah. Itu sunnah jibilliyah. Kerana masyarakat Arab, mereka pakai memang jubah. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab memakai jubah. Namun Nabi pernah memakai qamis daripada Yaman. Orang hadiah Nabi qamis pada Yaman, Nabi pakai. Dan berapa keadaan pakaian Nabi? Kalau perang, Nabi pakai baju perang. Nabi pakai pakaian perang. Namun jubah itu adalah pakaian Arab, masyarakat Arab. So kita tak boleh melihat memakai jubah itu lebih Islam daripada pakai baju Melayu. Kerana inilah yang dilihat oleh masyarakat kita. Kalau pakai jubah, kira hebatlah. Bukan saya kata tak perlu pakai jubah, tak. Nak pakai dipersilakan. Nak pakai baju Melayu ke, baju Cina ke, baju jubah ke, pakai lah. Pakai, tak ada masalah.
Tetapi untuk melihat jubah lebih Islamik daripada pakai baju Melayu, yang tu nampak macam kurang tepat lah kot. Sebab pakaian jubah itu adalah pakaian orang Arab. Hatta kalau tuan-tuan biasa pergi ke negara Arab, pergi tengok bola pakai jubah. Pergi tengok bola pakai jubah. Tuan tengok Saudi, tuan-tuan tengok Kuwait kan. Tengok beberapa negara Arab, dia memang pakaian adat dia jubah. Siap bawa tasbih kadang sembahyang tak pakai jubah. Kan? Tuan-tuan pergi ke Mesir, pergi ke bandar Qairah, zahmah, dia crowded, kadang kencing kat dinding tepi jalan pakai jubah. Pakai jubah. Buat benda-benda hak mengarut pun kadang pakai jubah. Sama di Afghanistan, kalau tuan-tuan tengok pakai kurta, Afghanistan, Pakistan pakai kurta kan. Hak baik ke hak tak baik pakai kurta. Sebab tu pakaian adat dia. Hatta hak bunuh orang, tuan-tuan kalau ikuti yang Afghanistan punya ni, hak geng-geng, kalau hak pok-pok hak jahat ni kan, bunuh orang pakai kurta. Kita kadang-kadang ada keluar pergi konon berdakwah baguslah kan, pergi hak keluar beberapa hari buat semua kan, pergi ke Pakistan, India, bawa balik hak pakaian kurta tu, kita rasa hak tu kira lebih Islamik. Padahal mereka hak bagus pun pakai kurta, hak mengarut pun pakai kurta, hak bunuh orang pakai kurta, hak cari pelacur pun pakai kurta. Orang Arab pun samalah. Samalah, tu pakaian adat dia. Pakaian adat dia. Hatta berzina pun kadang pakai jubah, sebab tu adat dia. Tapi masyarakat kita kalau pakai jubah kira macam nak buat menantu lah. Nak tengok orang pakai jubah kira nak buat menantu lah. Sungguh tak? Kita akan rasa dia hebat tak? Sungguh kan? Tak percaya tuan-tuan, saya bagi satu analogi. Tuan-tuan pergi R&R, tuan-tuan singgah surau R&R. Dalam ramai-ramai ni tuan-tuan tengok tak ada seorang pun muka berjernih nak lantik jadi imam. Tiba-tiba ada seorang mamat masuk pakai jubah. Tuan-tuan nak tolak siapa? Orang pakai jubah kan? Persepsi. Nampak pakai jubah, biar pakai jubah. Padahal dia bapa mertua baru balik umrah, hadiah jubah, dia tak pernah pakai. Sekali itulah dia pakai pun. Kita tengok pakai jubah, kira nak tolak selalu. Persepsi. Jadi, tuan-tuan, itu pakaian orang Arab. Dia masuk dalam sunnah al-jibiliyah. Cuma para ulama bincang lebih sikit. Jika sekiranya seseorang itu dia pakai jubah, dia niat untuk nak ikut Nabi, mereka menyebut mudah-mudahan dapat pahala kerana nak ikut Nabi tu. Mereka sebut tu pun berlapik, mudah-mudahan dapat pahala. Sebab janji pahala ni tuan-tuan boleh melalui Al-Quran dan hadis. Nabi tak sebut pakai jubah dapat pahala. Sebab tu para ulama dia dalam hal ni mereka berlapik. Sebab hak nak ikut Nabi, perasaan cinta pada Nabi tu, mudah-mudahan dapat pahala dari sudut itu. Sama juga dalam hal rambut kan. Sama juga dalam hal makanan. Yang orang duk kata makanan sunnah tu kan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, dah Nabi di tempat Nabi ada kurma. Nabi makan kurma. Takkan nak makan strawberry tak ada. Kalaulah ditakdirkan di negara Arab ada strawberry, ada kemungkinan Nabi akan makan strawberry? Ada kemungkinan lah. Tapi di negara Arab, kurma yang ada, Nabi makan kurma.
Nabi makan kurma. Nabi kira hak mana hak Nabi rasa Nabi nak makan, Nabi makan lah. Contoh Khalid Al-Walid dalam satu musafir tu, Khalid dia sembelih dhab, biawak padang pasir. Dia pelawar Nabi makan, Nabi tak nak makan. Nabi kata tak biasa makan, Nabi tak lalu. Kalau Nabi larang akan jadi apa? Haram lah, tak boleh makan lah kalau Nabi larang. Jadi Nabi biarkan Khalid Al-Walid makan. Baik. Jadi Nabi juga ada cita rasa. Nabi makan kambing, Nabi suka bahagian mana? Bahagian kaki. Kan? Bahagian kaki. Boleh tak kita suka nak makan bahagian rusuk? Boleh tak? Boleh lah, cita rasa manusia. Allah tak paksa seseorang itu nak gagah makan sehingga menyebabkan dia tak dapat pahala sunnah kerana nak ikut cita rasa orang. Nabi, lidah Nabi, mulut Nabi, Nabi suka makan ni. Ada orang dia tak boleh makan kurma nak termuntah. Kesian kat dia, rugi tak dapat pahala yang orang kata sunnah tu kan. Dia tak boleh makan bahagian kaki, dia tak lalu, dia nak rusuk kan. Baik. Jadi ada pun orang yang duk sebut makanan sunnah apa semua tu, wallahu taala alam, dia tidaklah tepat. Apatah lagi produk-produk orang duk jual tu campur pula, campur kurma, campur buah tin, campur madu, dia kata makanan sunnah. Nabi pun tak campur macam tu. Maka dia masuk dalam sunnah al-jibilliyah. Nabi sebagai seorang manusia kan, Nabi pakai, Nabi ada rambut, bagaimana Nabi menguruskan rambut. Baik. Kalaulah rambut macam hak Nabi buat tu satu sunnah yang perlu diikut, maka akan susah bagi orang yang rambut kerinting contohnya nak mengikuti Nabi dari sudut itu, kerana rambut Nabi tak kerinting. Macam saya sebut tadi, makanan. Kalau Nabi makan kurma, orang tak boleh makan kurma, dia nak muntah, maka akan sukalah orang itu dia nak ikut hak sunnah Nabi itu. Maka sebab itu para ulama bincang, hak ni dia bukan sunnah yang perlu diikut. Nak makan tak apa, nak makan strawberry ke, nak makan kurma ke, nak makan, dipersilakan kan? Sebab itu masyarakat kita dia tune dalam hal ni nak kena betulkan. Dia tak nampak Nabi pakai sunnah Nabi memakai kemas, dia nampak jubah tu kan. Dia pakai ni jubah tapi gulai kot tepi ni dengan tak berkedut-kedut, dengan tengok pun tak elok lah. Dia tak nampak Nabi pakai kemas tu, dia nampak jubah tu dengan bau ketiak kat dia. Dia tak nampak dari sudut had yang hak Nabi duk sebut dalam hadis tu kan. Melainkan Nabi sebut contohnya macam pakailah jubah kerana jubah adalah pakaianku. Tak. Hatta orang Yahudi di Madinah pakai jubah masa zaman Nabi, pakai jubah kerana itu pakaian adat mereka. Baik, begitu juga dengan rambut. Dalam hal rambut ni, adakah rambut panjang itu adalah sunnah? Maka para ulama bincang menyatakan bahawa pada zaman itu, pada ketika itu, masyarakat memang begitulah rambut dia. Begitulah rambutnya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok para ulama hak zaman sekarang ni, jarang tuan-tuan tengok hak rambut panjang. Adakah mereka tidak mengikut sunnah Nabi? Tak. Kerana mereka faham konteks hadis tu. Nabi rambut panjang sebab zaman tu memang orang lelaki rambut memang macam tu. Masyarakat pada ketika itu.
Ada pun yang perlu hak kita ikut, rambut panjang ke, rambut pendek ke, bagi kemas. Buh minyak, bagi orang nampak cantik. Yang tu lebih sunnah, kerana Nabi sebut dalam hadis. Seperti mana hadis kita bincang tadi ni, Nabi tengok seorang lelaki rambut dia tak kemas, Nabi kata tak ada ke apa-apa benda nak bagi kemas rambut dia ni. Tu sunnahnya, sebab Nabi sebut. Baik. Kemudian sikit lagi, diriwayatkan daripada Al-Bara', dia kata, ma ra'aitu min dhi limmatin ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah melihat seorang lelaki yang rambutnya hampir mencapai bahu sedang mengenakan pakaian warna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Bara' dia kata, aku tak pernah tengok seorang lelaki yang rambut sampai ke bahu, kemudian pakai pula baju merah yang lebih handsome daripada Rasulullah. Dalam hadis ni ada sebut apa nama baju warna merah. Adakah sunnah pakai baju warna merah? Tak kan? Kesesuaian lah Nabi putih kemerah-merahan. Hak hitam macam saya, buah merah memang jam lah. Buah merah kira orang kata ni mai ulu mana pakai merah bagus tak kena. Jadi yang sunnah sepatutnya lebih perlu diikut. Sahabat kata tengok Nabi tampan sungguh, hak tu yang patutnya, bukan hak baju merah tadi ni, hak jubah tadi ni, tapi ketampanan bagaimana Nabi menguruskan, Nabi pakai elok, orang tengok pun selesa, orang tengok dia ni kemas penampilan dia, hak tu yang lebih penting. Ada sebahagian orang dia nampak pakai compang-camping itu lebih Islamik, tapi kalau tengok dalam hadis, Nabi itu handsome, Nabi itu kemas, Nabi itu terurus. Jadi kok mana yang mari yang pakai selebih tu nampak lebih warak, lebih zuhud? Siapa lebih warak dan lebih zuhud berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Tapi Nabi pakai kemas. Bahkan kalau zaman dulu lagi, kalau kadang-kadang pakai nampak selebih je, tok wali ke apa dia ni, sampai fikir kok tu lebih selekeh, lebih wali. Tu tengok kalau minta maaf sebut kan, di beberapa tempat di Indonesia tu tengok dalam video, depa angkat orang gila jadi wali, bawa orang gila ni bawa masuk dalam masjid, duduk atas mimbar dengan kemplekat nampak paha, duduk selak, pi hulak rokok pula, tolong cucur pula rokok isap atas mimbar. Dia ni wali. Oh kacau. Tidaklah seseorang itu lebih hebat daripada Nabi SAW. Bahkan Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka pada diri Rasulullah itu contoh yang paling baik. Contoh yang paling baik. Jadi ambil yang kemas Nabi, yang handsome Nabi, yang terurusnya Nabi kan, berbanding hak kita duk tengok hak pakai jubah, hak pakai warna merah kan. Adapun begitu dalam bab pakaian ke apa kan, nanti dia ada bab larangan, yang tu kita jauhi. Bab larangan contoh menyerupai perempuan apa semua, itu kita jauhi. Walaupun Nabi suruh kemas macam rambut tadilah, walaupun Nabi suruh muliakan, Nabi suruh minyak, Nabi suruh kemas, Nabi suruh sikat, tapi ada larangan, Nabi tak bagi kerap sikat. Macam tu. Iyalah memang Nabi suruh kemas, tapi jangan sat-sat duk sikat. Itu bukan yang Nabi nak. Sama juga dalam pakaian, kita nak pakai macam mana pun, janji pakaian itu bersih, pakaian itu kemas, kemudian nak kena tengok ada tak pakaian-pakaian yang dilarang oleh Nabi, ada. Selain daripada itu, pakailah, tapi mencontohi bagaimana kemas bersihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan bincang tentang mendandan rambut. Boleh mendandan rambut bagi lelaki, bukan perempuan, bagi lelaki. Pernah tak Nabi dandan rambut dia? Kan? Pernah Nabi dandan rambut dia? InsyaAllah nanti kita akan bincang dalam kuliah akan datang. Kuliah akan datang. Kemudian Nabi belah rambut, Nabi belah mana? Kalau Nabi belah tengah, adakah kita perlu ikut belah tengah tak? Macam kita dah bincang kan. Muka kita ni, muka memang tak matching. Belah tengah tu kira nampak macam pengawas budak sekolah Jahannam ikat tengah. Ada orang dia muka, contoh dia belah tengah, muka dia memang elok sesuai belah tengah. Kita bobo tengah teringat dah Jahannam dulu. Kan? Pengawas sekolah rendah dulu pakai tie borok ni. Kan? Jadi nerd terus. Adakah mencontohi hak belah tengah, hak Nabi belah tengah itu adalah satu sunnah? Kan? Nanti insya-Allah kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, satu